Rasuah ialah tindakan memberi atau menerima sesuatu yang bernilai seperti wang atau hadiah lain sebagai pertukaran untuk pengaruh atau pilih kasih. Ia boleh digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi tindakan, keputusan atau pendapat orang lain. Selalunya dengan cara yang tidak jujur atau tidak beretika. Rasuah sering dikaitkan dengan tindakan dan dianggap haram kebanyakan bidang kuasa di seluruh dunia. Ia boleh berlaku dalam pelbagai tetapan dan ia menyalahi undang-undang kebanyakan negara. Perbuatan rasuah boleh berlaku dalam pelbagai sektor dan industri termasuklah politik, perniagaan dan penguatkuasaan undang-undang. Rasuah boleh membawa akibat yang ketara seperti menjejaskan integriti institut awam dan menggalakkan masyarakat yang tidak sama rata di mana mereka yang mempunyai wang atau pertalian. Untuk memerangi rasuah, kebanyakan negara mempunyai undang-undang dan peraturan untuk mencegah dan menghukum mereka yang terlibat dalam rasuah. Selain itu, organisasi juga mungkin mempunyai dasar dan kod tingkah laku mereka sendiri yang melarang rasuah dan pekerja yang didapati melanggar mungkin menghadapi akibat seperti penamatan perkhidmatan atau tindakan undang-undang. Hari ini saya nak menjelaskan tentang objektif kajian yang terdapat dalam kajian kami. Yang pertama, kami menilai tahap kesedaran rasuah dalam kalangan masyarakat. Objektif ini untuk mengkaji tentang pengetahuan awam, sikap awam dan juga penilaian terhadap rasuah dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, menyiasat punca rasuah di jabatan tertentu. Objektif ini meliputi sektor-sektor tertentu iaitu sektor awam dan juga sektor swasta. Yang ketiga, mengkaji kesan rasuah dalam kalangan masyarakat. Objektif ini mengkaji kaedah rasuah awam yang akan menjejaskan kebahagiaan seseorang individu. Yang keempat, menganalisis keberkesanan undang-undang dan juga peraturan. Objektif ini menggabungkan keberkesanan undang-undang dan juga peraturan yang berkaitan dengan pencegahan rasuah. Sekian, terima kasih. Hari ini saya akan membentangkan tentang skop kajian rasuah. Skop kajian rasuah boleh meliputi beberapa aspek seperti aspek demografi. Aspek demografi ini meneliti kepada jantina, umur bangsa untuk memahami corak dan perbezaan rasuah dalam kalangan kumpulan demografi yang berbeza. Selain itu, aspek sektor. Dalam aspek sektor ni, dia menentukan kepada sektor tertentu seperti sektor awam ataupun sektor swasta untuk memahami punca dan kesan rasuah dalam konteks sektor tersebut. Selain itu, ada sektor pendekatan, menekankan analisis kuantitatif ataupun kualitatif dalam kajian. Metodologi yang digunakan akan mempengaruhi jenis data yang dikumpul, analisis yang dilakukan dan dapatan yang diperolehi. Aspek tempoh pula dia menitikkan tentang tempoh masa tertentu seperti jangka masa panjang ataupun pendek untuk memahami perubahan dalam kesan rasuah dari semasa ke semasa. Aspek intervensi pula dia akan menilai keberkesanan program-program pencegahan rasuah yang dilaksanakan untuk memberi panduan dan pembangunan pada masa depan. Aspek berkelanjutan pula dia akan menganalisis kemampanan usaha pencegahan rasuah termasuk penglibatan komuniti, pemantauan berterusan dan berinstitusi untuk memastikan keberkesanan jangka masa yang panjang. Terima kasih. Kami menggunakan dua kaedah iaitu kaedah soal selidik dan kaedah rujukan. Untuk kaedah soal selidik, kami membuat 8 soalan berkaitan dengan isu rasuah dan mengagihkannya kepada pelajar di UNIMAP. Hasil responden kami adalah seramai 50 orang. Seterusnya, untuk kaedah rujukan, kami merujuk 3 laman sesawang seperti yang dinyatakan. Kami menggunakan maklumat daripada rujukan tersebut untuk memahami dengan lebih lagi berkaitan dengan isu rasuah dari segi teori dan aplikasi etika dalam kehidupan harian. Let's go. Nombor 1. Kajian dapat melihat sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat umum terkait dengan konsep dan juga definisi jenayah rasuah. Yang kedua, permasalahan yang dapat diteliti adalah sejauh mana masyarakat menyedari peranan dan fungsi SPRM sebagai badan tunggal yang bertanggungjawab dalam menangani kes-kes jenayah rasuah di Malaysia. Yang ketiga, penelitian ini dapat memfokuskan kepada pemahaman masyarakat tentang berbagai bentuk jenayah, baik yang melibatkan wang tunai maupun bentuk-bentuk lain. Yang keempat, kajian ini
melihat persepsi masyarakat terhadap impak negatif jenayah rasuah terhadap individu, keluarga, agama, bangsa dan negara. Yang kelima, kajian ini bertujuan untuk menggali pengetahuan masyarakat tentang tanda-tanda yang memungkinkan seseorang itu terlibat dalam jenayah rasuah secara langsung ataupun tidak langsung. Dan yang terakhir tuan-tuan, permasalahan yang boleh dikaji adalah strategi yang dapat kita lakukan untuk menangani jenayah rasuah. Kumpulan kami telah membuat kajian tentang perspektif pelajar perniagaan antarabangsa terhadap isu rasuah di kalangan rakyat Malaysia. Saya akan menjelaskan tentang soalan berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh ahli kumpulan saya. Berdasarkan graf di Google Form, seramai 40 responden telah menjawab ya untuk soalan 1 iaitu bertentang rasuah dan seramai 2 responden berjawab tidak untuk soalan tersebut. Seterusnya, seramai 48 responden menjawab ya untuk soalan 2 iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merupakan sebuah badan tunggal yang mengendalikan kes-kes jenayah rasuah di Malaysia. Dan seramai 2 responden menjawab tidak untuk soalan tersebut. Sekarang saya akan membentangkan tentang soalan 3 dan 4. Soalan 3 ialah adakah rasuah hanya dalam bentuk wang ringgit semata-mata? Untuk soalan itu, 86% responden jawab tidak dan 14% responden jawab ya. Soalan yang seterusnya adalah, adakah anda tahu bahawa hukuman jenayah rasuah ialah dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau ringgit Malaysia 10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Untuk soalan itu, 64% responden jawab ya dan 36% responden jawab tidak. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Thank you, madam. Seterusnya, untuk soalan kelima, kami menanyakan pendapat responden sama ada mereka tahu bahawa jenayah rasuah boleh meninggalkan kesan yang buruk kepada diri mereka. Buktinya, pada analisis dapatan kajian mendapati 95% bersamaan dengan 48 responden mengetahui akan kesan buruk yang dihadapi jika mereka terlibat dengan jenayah rasuah. Tuntasnya, isu jenayah rasuah ini bukanlah sesuatu isu yang baharu diperdengarkan dan tidak asing lagi. Oleh itu, pentingnya untuk mengetahui dengan lebih umum dan mendalam tentang kesan, hukuman dan cara untuk mengatasi jenayah ini dari semasa ke semasa. Bagi soalan 6 iaitu, pada pendapat anda, apakah punca utama seseorang individu itu terlibat dengan jenayah rasuah? Sebanyak 36% bersamaan dengan 18 orang responden telah memilih pilihan jawapan sikap tamak dan haloba sebagai punca utama. Selain itu, sebanyak 18% bersamaan dengan 9 orang responden lagi masing-masing telah memilih pilihan jawapan pendapatan dan penetapan gaji yang kecil dan rendah serta pilihan jawapan wujudnya ruang dan peluang untuk melakukan jenayah rasuah. Selebihnya, sebanyak 14% bersamaan dengan 7 orang responden lagi masing-masing telah memilih pilihan jawapan tahap kesedaran yang rendah tentang kesan daripada jenayah rasuah dan pilihan jawapan mempunyai gaya hidup yang di luar kemampuan. Kesimpulan yang dapat dibuat melalui analisis soalan ini ialah setiap individu masing-masing mempunyai pilihan jawapan dan pendapatnya yang tersendiri. Dan punca untuk terlibat dengan jenayah rasuah tidak semestinya hanya bergantung kepada pilihan jawapan yang telah diberikan semata-mata. Sebaliknya, terdapat lebih lagi punca-punca lain yang boleh dikenal pasti. Saya akan meneruskan pembentangan dengan soalan nombor 7 iaitu apakah tanda-tanda seseorang itu mungkin terlibat dengan jenayah rasuah. Berdasarkan respon yang telah dikutip daripada Google Form, sebanyak 56% yang menjawab perubahan gaya hidup mewah yang mendadak. Seterusnya, sebanyak 20% menjawab perhubungan terlalu rapat dengan pelanggan syarikat atau jabatan yang mempunyai urusan rasmi. Sebanyak 14% menjawab kegagalan menjelaskan punca perolehan harta. Seterusnya, sebanyak 6% yang menjawab panggilan telefon yang mencurigakan dan yang terakhir sekali, sebanyak 4% yang menjawab enggan dinaikkan pangkat atau ditukarkan.
Gaya hidup mewah luar biasa yang ada pada mana-mana individu tanpa adanya sebab yang munasabah mengenai punca kekayaan dan kemewahan yang dimiliki oleh mereka selalunya akan mengundang rasa syak wasangka atau perasaan curiga kepada setiap pihak yang masih mempunyai akal fikiran yang waras. Oleh itu, adalah baiknya sekiranya rasa syak wasangka dan perasaan curiga ini disalurkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan seperti pihak PDRM atau SPRM untuk siasatan lanjut yang dilakukan dengan lebih teratur dan teliti. Sekian, terima kasih. Untuk soalan ke-8, kami memberikan pilihan jawapan kepada responden mengenai tentang bagaimana cara untuk mengatasi jenayah rasuah ini. Di antara pilihan jawapan tersebut, ramai responden memilih cara mengatasi jenayah rasuah dengan menguatkuasakan undang-undang. Seramai 27 orang bersamaan 54%. Seterusnya, 7 daripada 50 orang responden atau bersamaan 14% responden memilih cara mengatasi jenayah rasuah ini dengan memberikan gaji mengikut kesesuaian pekerjaan yang dilakukan. Kemudian, 6 daripada 50 orang responden bersamaan 12% memilih cara mengatasi jenayah rasuah dengan memastikan sektor awam beroperasi dengan telus dan adil. Seterusnya, menjalankan kempen berkaitan jenayah rasuah dengan efektif dan memberikan pendidikan tentang jenayah rasuah ini mempunyai jumlah responden seramai 5 orang bersamaan 10%. Kesimpulannya, dapat dilihat bahawa jenayah rasuah ini berlaku atas sebab keinginan peribadi atau sifat tamak dalam diri seseorang individu itu terhadap pangkat, harta dan pengaruh dalam sektor yang terlibat. Hari ini saya akan membentangkan kesimpulan kajian kita. Objektif utama kajian kita adalah menilai tahap kesedaran masyarakat terhadap fenomena ini, menyiasat punca di sekitar tertentu, menilai kesan terhadap rakyat dan menganalisis keberkesanan undang-undang. Antara cara yang dapat kita guna untuk mengatasi rasuah ini adalah menguatkuasakan undang-undang, memastikan sektor awam beroperasi dengan jujur dan telus, memberi gaji yang bertepatan dan menjalankan kempen yang berkesan. Itu saja daripada saya. Terima kasih, Madam.